Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam cikgu. Okey, jadi hari ini kita sambung pelajaran kimia tingkatan 4. Jadi pada minggu lepas kita telah pun memasuki perbincangan berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu ikatan kimia, dan kita telah pun membincangkan konsep asas ikatan kimia dan juga sudah masuk ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ya. Jadi pada minggu ini, pada hari ini, cikgu akan terus kepada ikatan yang seterusnya, iaitu ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Lepas tu ikatan datif, sikit saja, dan kemudian ikatan logam. Ya. Jadi boleh 3 sekali, ya, sebab dia tak banyak sangat, ya, dan subtopik yang terakhir adalah berkaitan dengan sebatian ion dan sebatian kovalen. Ya. Okey, jadi ikatan-ikatan ini pada asasnya cikgu sudah terangkan pada awal-awal pengenalan kepada bab yang kelima ni, ikatan kimia ni, di mana ikatan-ikatan yang ini, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan datif ni sebenarnya ikatan kovalen, ya. Kemudian ikatan logam, ya. Okey, dia sebenarnya ikatan hidrogen dan juga ikatan logam tu dia memang ikatan di dalam unsur, ya. Dia bukan di dalam sebatian, sebab logam adalah unsur, ya. Jadi kalau ikatan hidrogen, ya, dia adalah merupakan suatu daya tarikan di antara zarah-zarah. Ya. Jadi kena ingat balik bahawa dalam tajuk ikatan kimia ni, kita ada dua keadaan ikatan. Yang pertama adalah ikatan di dalam zarah itu sendiri. Ya, ikatan di dalam zarah. Ya. Jadi cuba ingat balik, ya. Jadi di dalam ikatan kimia ni, ya, walaupun tajuk dalam ni berkaitan dengan ikatan dalam sebatian, ya, tapi cikgu dah terangkan, ya, bahawa ikatan kimia ni, okey, dia kita boleh tengok di dalam unsur dan juga di dalam sebatian, ya. Jadi kalau di dalam unsur, ya, bahan-bahan unsur, jadi kalau bahan-bahan unsur tu, okey, ada bahan unsur yang terdiri daripada bahan atom, ya, mana dia terbina daripada atom, dan ada bahan yang terbina daripada zarah-zarah molekul, ya. Jadi unsur adalah bahan yang terbina daripada satu jenis atom sahaja, ya, tapi zarah dia boleh sama ada atom ataupun molekul, ya. Yang atom ni semua logam lah. Yang molekul ni contoh dia yang terbina daripada atom yang sama, ya. Maksudnya macam gas oksigen, ya. Jadi gas oksigen, gas nitrogen, ya. Jadi gas-gas ini dia zarahnya adalah molekul, ya, tapi atom yang berbentuk molekul tu adalah atom-atom yang sama, ya. Jadi dalam unsur, ya, ya, kalau kita tengok logam, okey, so setiap atom logam dia tersusun rapat, padat dan teratur sebab dia pepejal, kecuali merkuri. So antara satu atom dengan atom yang lain ni, ya, mempunyai ikatan,
dan ikatan itu adalah ikatan logam. Ya. Kalau di dalam logam, antara satu atom dengan atom yang lain, sebenarnya dia terikat dengan ikatan yang dipanggil ikatan logam. Ya, ikatan logam. Ya. Okey. Bagaimana ikatan logam ini terbentuk nanti kita tengok nanti ya. Cuma nak bagi tahu saja, ya. Jadi di dalam bahan unsur dia dalam zarah itu sendiri tak ada ikatan lah sebab dia memang dia terbina daripada atom saja. Yang ada adalah antara satu atom dengan atom yang lain. Ya, iaitu yang membentuk ikatan logam. Bagaimana nanti kita tengok. Kalau dalam bahan unsur yang terbina daripada zarah-zarah molekul, contohnya macam oksigen gas, jadi kita tahu dalam oksigen gas, molekul-molekul gas, molekul-molekul gas, dalam satu molekul ni ada dua atom oksigen. Jadi ini semua tahu, dalam satu molekul oksigen ni ada dua atom oksigen. Okey. So, tapi zarah asas dia adalah molekul. Jadi dalam kes ini, dalam kes ini ada dua jenis ikatan. Yang pertama ikatan di dalam molekul. Di mana antara atom oksigen dengan atom oksigen yang lain ini terikat. Dia terikat melalui ikatan. Siapa tahu ikatan apa? Ikatan covalent. Satu atom oksigen dengan atom oksigen yang lain, dia terikat melalui ikatan covalent. Kena ingat balik, oksigen ada 6 elektron valence. Jadi dengan oksigen yang satu lagi, dia akan membentuk ikatan covalent dengan dua pasangan elektron. Jadi dia akan bentuk macam ni. Jadi yang ini berada di dalam molekul. So setiap molekul dalam dia dua atom oksigen tu, itulah ikatan covalent yang ada di dalam molekul oksigen. Okey. Ikatan yang kedua adalah antara molekul tu. Antara molekul. Antara molekul. Okey, ada ikatan. Tapi ikatan ini sebenarnya adalah merupakan suatu daya tarikan. Satu daya tarikan yang lemah. Okey. Jadi antara satu molekul dengan molekul yang lain ni, dia terikat melalui suatu daya tarikan yang lemah dan antara molekul-molekul ni daya tarikan tu dipanggil sebagai daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals. Dia satu ada tarikan tapi tarikan yang lemah. Jadi ada dua jenis ikatan lah, satu di dalam molekul dan satu lagi di antara molekul. So yang mempengaruhi pergerakan daripada keadaan gas, cecair dan juga pepejal adalah disebabkan oleh yang ni, tarikan antara molekul, bukan di dalam molekul. Okey, dalam sebatian pula kita pun dah mempelajari ada sebatian ion dan juga sebatian covalent. Sebatian ion dan sebatian covalent. So sama juga dalam sebatian ion ni, dalam sebatian ion ada unit-unit ion-ion positif. Unit positif, cikgu lukis macam ni je, negatif. So yang ni membentuk satu unit. So dengan unit yang lain, positif dan juga negatif. So di dalam ni, di dalam satu unit ni membentuk satu zarah. So antara positif dan negatif inilah ikatan ion. Ikatan ion ni terbentuk melalui daya tarikan elektrostatik. Elektrostatik. So daya tarikan elektrostatik antara cas positif dan negatif ni
inilah yang membentuk ikatan ion. Okey, antara satu zarah unit ni dalam ion dengan unit yang lain juga ada daya tarikan. Dan daya tarikan ini juga adalah daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik ni sama juga kuat dengan ikatan ion di dalam unit ini. Di mana yang positif ni dia ada daya tarikan dengan negatif unit yang lain. So sebenarnya masing-masing dia terikat antara satu sama lain, menyebabkan yang di luar ni pun kita boleh panggil dia sebagai ikatan ion. Tapi biasanya kita merujuk dia sebagai hanya daya tarikan elektrostatik untuk membezakan di antara daya antara unit dengan ikatan ion di dalam unit zarah itu sendiri. So kena bezakan Bezakan di antara daya tarikan ikatan ion di dalam unit dan antara unit. Ini sebatan ion. So sebab itulah sebatan ion ni mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi sebab ikatan ion di dalam tu dah memang kuat. Antara unit pun adalah ikatan ion juga, iaitu melalui daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Jadi disebabkan itulah takat lebur, takat didih sebatan ion adalah tinggi. Okey, sebatan kovalen pun sama. Kalau kita ambil contoh gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. So ada gas. Ini membentuk satu molekul gas karbon dioksida. Okey, so satu molekul gas karbon dioksida ada satu karbon dan dua oksigen. Semua macam tu. Satu karbon dan dua oksigen. Dalam satu molekul karbon dioksida ada 3 atom di mana 2 oksigen atom dan 1 atom karbon. So antara atom karbon dengan atom oksigen di dalam molekul karbon dioksida ni, okey yang ini. So yang ini adalah ikatan kovalen yang dah dipelajari. So ikatan kovalen ni sangat kuat Ini sangat kuat, memang tidak boleh diputuskan Tapi kenapa sebatan kovalen ni nanti kita tengok dia mempunyai takat lebur yang lemah, yang rendah. Okey, takat lebur tu kena faham dia melibatkan tenaga haba, dia akan putuskan ikatan antara molekul. So antara molekul, okey, antara molekul yang ni. Ni hubungan antara satu zarah dengan zarah yang lain, iaitu molekul dengan molekul yang lain. Ada ikatan yang lain pula antara molekul. So antara molekul ini di sini dia ada ikatan yang lemah. Ikatan tu dipanggil daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals. Okay. So daya tarikan van der Waals ni adalah daya tarikan yang lemah. So bila kita sejukkan atau kita panaskan, so daya tarikan ni mudah diputuskan. Jadi yang tu yang kita kena pelajari dalam tajuk ikatan kimia ini secara asasnya. Jadi sekarang ni untuk ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen ni pula kita akan lihat di mana ion hidrogen dia akan membentuk daya tarikan dengan beberapa atom yang tertentu. Jadi di manakah wujudnya ikatan hidrogen ni? Okey, ikatan hidrogen ni nanti akan ditunjukkan dia sebenarnya berlaku di antara zarah-zarah. Berlaku di antara zarah-zarah. Okey, so kita akan tengok di sini contoh dia. Ikatan hidrogen ialah daya tarikan antara atom hidrogen dan juga atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya nitrogen, oksigen, fluorin. Okey, macam tu. Jadi bila
hidrogen berada dekat dengan atom-atom nitrogen, oksigen, fluorin, maka apa yang berlaku, ikatan itu akan terbentuk. Contoh paling mudah adalah di dalam air sendiri. Jadi kalau di dalam air, kita tahu satu molekul air, zarah asas bagi air adalah molekul. Dalam molekul pula terbina daripada 2 hidrogen atom dan satu atom oksigen kan. Ini satu molekul air. Ada 3 atom, 2 hidrogen atom dan 1 atom oksigen. Lepas tu molekul air yang lain pula macam ni. Okay, sama. Tapi bila dia molekul dengan satu molekul air yang lain ni dia rapat, bila bertembung antara atom hidrogen molekul yang ini dengan atom oksigen molekul air yang lain, so ini yang akan terjadinya daya tarikan yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Jadi bila ada hidrogen bertemu dengan oksigen dalam molekul yang lain. Ini maksudnya antara molekul. So dia akan membentuk suatu daya tarikan. Sebab apa daya tarikan ini wujud? Penerangan dia di sinilah. Okey, atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Kena tahu apa maksud keelektronegatifan. Okey, kemudian molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okey, kemudian jadi yang dalam ni ini dia menerangkan ikatan kovalen dalam molekul. Jadi sekarang ni daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen daripada molekul air yang lain, maka ini akan membentuk ikatan hidrogen. Jadi sekarang ni hidrogen bila bertemu dengan oksigen dari molekul air yang lain, akan berlaku daya tarikan yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Kenapa dia berlaku ikatan? Sebabnya hidrogen dia mempunyai keelektronegatifan. Oksigen pula mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi. So apa yang berlaku? Wujudlah daya tarikan di antara 2 atom ini. Maka terbentuklah ikatan hidrogen. Okey, jadi di sini diterangkan beberapa aplikasi peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Jadi mana-mana bahan pun bila ada hidrogen atom, dia bertemu dengan atom oksigen ke, fluorin ke, nitrogen ke, dia yang ni saja yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, maka akan berlakulah ikatan hidrogen. Okey, ni contoh. Terdapat molekul protein yang membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Tahukah anda mengapa rambut yang basah akan melekat sesama sendiri? Okey, so yang ini menerangkan aplikasi yang berlaku di persekitaran kita. Apabila rambut menjadi basah, molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Molekul air pula akan membentuk ikatan hidrogen yang lain dengan molekul protein rambutan. Hal ini menyebabkan rambut akan melekat sesama sendiri. Jadi sekarang ni ni contoh ditunjukkan, ikatan hidrogen terbentuk antara antara rambut dengan molekul air. Kemudian molekul air itu masing-masing ada 2 oksigen. So dia akan terikat, membina ikatan hidrogen dengan oksigen antara satu sama lain menyebabkan rambut itu melekat. Kita nampak melekat, dan pelekatan itu adalah disebabkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk antara atom hidrogen dan juga atom oksigen. Sama juga penerangan ni berkaitan dengan
Kalau kita nak menyelak kertas, ya, biasanya kalau kita nak mudah menyelakkan kertas ataupun kertas yang banyak tu satu-satu, kita kena basahkan hujung jari kita, barulah boleh kita lekatkan kertas tersebut pada tangan kita yang basah. Kalau tangan kering susah. Jadi sebab apa? Sebab bila jari kita basah, so ini penerangan dia, bila jari kita basah, so ada air. Jadi air ada oksigen. Jadi pada permukaan kertas yang terbina daripada selulosa, di hujung dia ada atom hidrogen. So air itu oksigen akan membentuk ikatan hidrogen pada kertas, so memudahkan berlakunya pelekatan. Jadi itulah sebab dia penggunaan aplikasi ikatan hidrogen. Okey, so kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Okey, ni diterangkan. Seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, contoh yang diberi di sini adalah etanol. Etanol C2H5OH. Bila dia larut dalam air, sebab dia boleh, etanol ni boleh larut dalam air. Jadi apa yang berlaku adalah etanol ini boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul air. So ni molekul air warna biru ni. So yang warna hijau ni adalah molekul etanol. So molekul etanol, satu molekul etanol ada C2H5OH. Jadi yang H tu pada etanol boleh membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen pada molekul air. Okey, macam tu. So terbentuklah ikatan hidrogen. Okey, manakala antara satu molekul dengan molekul etanol yang lain, ini dah cikgu sebut tadi, ada daya tarikan yang dipanggil sebagai daya tarikan Van der Waals. Van der Waals ni sebenarnya nama saintis yang menjumpai daya tarikan antara molekul ini. Okey, so inilah yang dipanggil daya Van der Waals. Biasanya antara molekul dan molekul yang sama di dalam sesuatu sebatian kovalen. Ini biasa daya tarikan Van der Waals ni dia wujud pada dalam sebatian kovalen antara zarah dia, macam ni, antara molekul etanol dengan molekul etanol yang lain. Kemudian bila dia larut dalam air, dia membentuk pula ikatan hidrogen dengan molekul hidrogen. Okey, itulah ikatan hidrogen. Mudah sahaja. Iaitu ikatan antara atom hidrogen dengan beberapa atom yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi. Jadi sekarang baru 34 orang. 34 orang. Adriana, Ahmad, Firdaus, Alia, Asma, Daniel, Dian, Intan, Muhammad Amar, Muhammad Arif, Muhammad Danish, Diawha, Fakro, Faris, Hamzah, Harith, Haziq, Iqmal. Kat sini Muhammad, beberapa Muhammad tak ada ni. Harith, Haziq. Apa tak? Muhammad Akif ada ni. Muhammad Akif tak ada ni. Muhammad Akif tak ada. Zahirul Asraf tak ada. Muhammad Akmal tak ada. Mana? Tu Fakro. Danish mana ada? Diaul Haq. Fakro. Faris. Hamzah. Arif. Haziq Haikal. Ikmal. Ikwan tak ada. Ikwan.
Osman Naufal tak ada. Itulah. Itu lelaki tu yang tak ada ni. Najihah, Nur Amalina, Nur Anissa, Malina Anissa, Nur Balkis, Dennis Zikri tak ada. Dennis Zikri ni tak ada. Nur Husna, Nur Isalina, Nur Nisa, Nur Safia, Nur Aisyah Hinda, Nur Azira Hamim, Nurin Alia, Nurin Karmila, Putri Zulbarkis, Nurul Iman, Razik Rahimi, Umar. Razik Rahimi, Umar. Zulfatah tak ada. Zulfatah ni bila dia masuk dah habis penerangan baru nak masuk, apa yang faham? Yang lain-lain ni, yang Muhammad ni. Okey, jadi kita tengok balik kepada ikatan hidrogen tadi. Okey, sekarang kita tengok kepada ikatan datif ya. Okey, ikatan datif. Tolong ingat ikatan datif. Ni apa dia ikatan datif ni? Ikatan datif ni dia sebenarnya adalah salah satu daripada ikatan kovalen. Jadi cuba ingat balik ikatan kovalen. Ikatan kovalen apa dia? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk apabila dua atom berkongsi elektron valence antara satu sama lain. Maksudnya masing-masing menyumbang atom untuk dikongsikan. Atom valence untuk dikongsikan. Contohnya macam ini kan. Kan atom molekul air terbina daripada oksigen dengan hidrogen. Jadi antara satu atom hidrogen dengan satu oksigen, so berlaku ikatan kovalen di mana masing-masing berkongsi satu elektron valen. So terbentuklah satu atom satu ikatan kovalen. Okey, itu adalah yang kita dah pelajari. Apa dia ikatan datif ni? Ikatan datif ni adalah ikatan kovalen juga, berlaku perkongsian, tetapi perkongsian itu hanya berlaku disumbangkan elektron oleh satu atom saja. Yang satu atom lagi hanya berkongsi tanpa menyumbangkan elektron valence dia. Maksudnya contoh dia macam ini. Okey, so contohnya dalam molekul air. Okey, molekul air dia ada dah ikatan kovalen dia yang ni. Dah ada ikatan kovalen. Tapi oksigen ni dia ada pasangan elektron valence yang masih bebas. Yang tidak terikat dengan mana-mana ikatan. Ni contoh dia. Jadi sekarang ni apa yang berlaku apabila ada satu ion hidrogen, bila ion hidrogen bertemu dengan ion hidrogen pula, kenapa dia jadi ion hidrogen? Sebab dia punya atom hidrogen ada satu elektron valence. Jadi satu elektron valence tu dia dah dermakan ke tempat lain. Jadi maksudnya dia dah hilang. So jadilah ion hidrogen. Ion hidrogen dia tidak ada elektron valence sebab sudah didermakan. Okey, maka jadilah dia ion hidrogen. So ion hidrogen ni mempunyai satu petala valence tapi kosong elektron. Nampak dia kosong elektron. So apa yang berlaku adalah apabila molekul air ni berjumpa dengan satu ion hidrogen, maka apa yang berlaku adalah pasangan elektron valence pada oksigen yang bebas ni, dia boleh berkongsi dengan pada petala hidrogen ion ini. Jadi menyebabkan
terbentuknya ikatan kovalen di mana pasangan elektron tu datang daripada satu atom saja, iaitu atom oksigen. Dia bukan masing-masing menyumbang perkongsian, bukan. Dia hanya satu penyumbang saja, ya, untuk membentuk ikatan kovalen ini. Dia masih dipanggil sebagai perkongsian elektron, ya. Cuma satu sahaja atom yang memberikan sumbangan untuk membentuk duplet, ya. So bila ini berlaku, dia adalah ikatan kovalen, tapi nama khusus dia kita panggil sebagai ikatan datif, ya. Atau kadang-kadang disebut sebagai ikatan koordinat. Ya. Ikatan datif ataupun ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen. Dia sejenis ikatan kovalen, tapi cara dia mendapat pasangan elektron tu, dia berkongsi, dia berasal daripada satu atom. Sepatutnya ikatan kovalen ni masing-masing sumbang satu elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Tapi dalam kes ikatan datif ni, hanya satu atom saja yang menyumbangkan elektron. So ini dipanggil ikatan datif. So ini berlaku pada ion yang dipanggil sebagai ion hidroksonium. Formula dia adalah yang ini. Cuba tengok. Ion hidroksonium terbentuk melalui molekul air dan juga ion hidrogen. So terbentuk ikatan datif antara molekul air dan juga ion hidrogen, maka terbentuklah yang ini. So yang ini dipanggil ion, dia masih bercas positif, dipanggil sebagai ion hidroksonium, H3O positif. So ion hidroksonium ni, dia punya formula ion dia H3O positif. So bentuk struktur ion dia seperti yang ditunjukkan di sini. So ini semua terbentuk melalui ikatan datif atau ikatan koordinat. Okey, itu cara dia. Okey, yang itu adalah ikatan datif. Sikit saja penerangan dia. Kemudian kita tengok kepada ikatan logam. Ikatan logam ni perlukan penerangan dia macam ni. Ikatan logam seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, ikatan logam ni asas dia macam ni. Okey, asas dia adalah setiap atom logam, masing-masing struktur atom tu masing-masing ada elektron valence masing-masing, ikatan logam ni. Jadi apa yang berlaku, setiap atom logam ini, elektron valence dia akan didermakan. Maksudnya dia akan keluar daripada petala valence dia dan berada bebas. Dan masing-masing akan mendermakan elektron valence masing-masing. Setiap atom logam di dalam sesuatu bahan logam akan berbuat demikian. So ini menyebabkan elektron-elektron itu menjadi elektron bebas. Dan elektron itu membentuk apa yang dipanggil sebagai lautan elektron. Masing-masing atom logam akan bebaskan elektron valence dia. Dan elektron valence itu dah masing-masing dah derma, maka menjadi sangat banyak dan membentuk lautan elektron. So sekarang ni, bila atom logam ni derma elektron, maka atom tadi dia akan jadi bercas positif. Dia akan jadi ion logam yang bercas positif. Dan ada dua keadaan lah. Jadi maksudnya satu ion logam dan satu lagi lautan elektron. Jadi elektron ni bercas negatif. Ion logam pula, sebab dia dah dermakan elektron dia tadi, dia dah jadi ion logam yang bercas positif. Maka bila positif dan negatif ini ada dalam satu-satu tempat, maka inilah yang membentuk suatu daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam bercas positif
inilah yang membentuk ikatan logam. Jadi tolong ingat, inilah cara bagaimana ikatan logam terbentuk hasil daripada daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam yang bercas positif. Jadi elektron tu bercas negatif, maka terbentuklah ikatan logam. Okey, jadi perkataan ini dinyah setempat kan. Jadi nak kena tengok di sini, atom logam tersusun rapat dan teratur dalam keadaan pepejal. So elektron valence atom logam boleh didermakan dengan mudah dan boleh dinyah setempatkan walaupun dalam keadaan pepejal. Jadi maksudnya dinyah setempatkan, maksudnya elektron valence tu didermakan tapi dia berada dalam kawasan yang sama. Dinyah setempatkan. Masing-masing derma elektron, jadi dia berada dalam kawasan dengan ion positif itu sendiri. So membentuk satu lautan. Jadi dia tak bergerak ke tempat yang jauh. Tak. Dia masih lagi berada di kawasan yang sama. Yang itu dipanggil dinyah setempatkan. Dia dah dinyahkan tapi berada di tempat yang sama. Jadi ini membentuk satu keadaan lautan elektron. Dan inilah yang membentuk ikatan logam yang sangat kuat. Ikatan logam ni sangat kuat. Jadi dengan keadaan adanya lautan elektron inilah yang membolehkan logam bertindak sebagai konduktor. Jadi dia boleh bertindak sebagai konduktor sebab apa? Sebab elektron-elektron yang bergerak bebas ni, dia boleh bergerak membawa cas apabila berlakunya perbezaan cas antara terminal negatif dan terminal positif. Jadi bila cas daripada arus elektrik bergerak melalui logam, so apa yang berlaku? Arus itu dapat dibawa oleh elektron-elektron yang bergerak bebas ni. So elektron tu boleh bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. So pergerakan elektron yang bebas inilah yang menyebabkan semua logam adalah konduktor elektrik yang sangat baik. Inilah penerangan secara kimia bagaimana dan kenapa logam bertindak sebagai konduktor elektrik yang sangat baik. Disebabkan adalah adanya wujudnya lautan elektron yang bergerak bebas. Okey, itulah penerangan kepada pembentukan ikatan logam dan juga sumbangannya kepada logam sebagai konduktor elektrik. So itulah 3 jenis ikatan yang penting untuk difahami dan perlu diketahui. Ni dah 40 dah. Zulfatah baru masuk. Selalu lewat Zulfatah ni. Dah 38 tadi. Ini yang lain-lain ni. Muhammad Osman Naufal pun baru masuk. Arif Akif pun baru masuk. Akif pun baru masuk. Selalu lewat. So yang tak masuk ni, jadi maksudnya baru 38. Zahirul tak masuk, Muhammad Akmal tak masuk. Ikhwan tu dia. Ikhwan tak masuk. Zikri dah masuk, Zikri. Nur Zikri.
Nur Dennis Zikri. Nur Dennis Zikri pun tak masuk lagi. Dah nak kena habis lagi ni. Jadi baru 4 orang. Mana lagi 2? Oh, Adam Mukris Adam Mukris pun baru masuk. Adam dah ada ke ni? Adriana Ahmad Firdaus. Oh, Aina Damia. Daniel Adam. Ada. Dian. Oh, Ifah. Ni orang-orang yang sama je lah. Ifah Nur Dianah binti Zaini tak ada. Okey, so 6 orang tu memang tak ada. Yang lain-lain semua hadir walaupun lambat. Jadi yang lambat tu buatlah ulang kaji sendiri. Okey, so yang subtopik yang terakhir iaitu sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi sebenarnya sebatian ion, sebatian kovalen ni dah banyak kali lah. Sambil-sambil cikgu terangkan pembahagian sebatian ni kepada 2 jenis, iaitu sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Jadi kena ingatlah jirim terbahagi 2 iaitu ada bahan unsur dan bahan sebatian. So unsur dengan sebatian. Sebatian ni ada 2 jenis. Jadi kena ingat tu ya. Sebatian ni 2 jenis iaitu sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Jadi ingat yang tu, sebatian kovalen dan sebatian ion. Jadi penerangan dia macam ni lah tadi Sebatian ion. Sebab di dalam sebatian tersebut ada ikatan ion yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Sebatian kovalen pula sebab dalam dia ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ikatan ion adalah ikatan yang kuat. Tapi kenapa bahan sebatian kovalen tu dia berbeza sifat fizikal dia. Sifat fizikal tu sebenarnya dipengaruhi oleh daya tarikan antara molekul. Ikatan kovalen berada di dalam molekul, itu berbeza. Jadi sifat fizikal bergantung kepada daya tarikan antara molekul, di mana daya tarikan dalam antara molekul dalam sebatian kovalen adalah daya tarikan van der Waals yang sangat lemah. Okey, sekarang kita tengok secara asasnya kamu dah tahu, tapi kita nak tengok lebih detail sikit. So kita masuk teruslah sebatian ion sebab minggu depan pun dah cuti seminggu. Kan? So kita habiskan sajalah. Okey, sebatian ion dan sebatian kovalen, cikgu dah terangkan masa bab yang ketiga, maksudnya berkata macam mana kita nak tahu, nak bezakan bila kita dapat nama, yang ni sebatian ion ke sebatian kovalen. Contohnya macam kalau sebatian kovalen, kalau kita jumpa nama macam ni, natrium klorida, nama kimia dia, ini sebatian kovalen ke sebatian ion? Macam mana kita nak tahu? Cara mudah dia adalah sebatian ion terbentuk antara unsur logam dan unsur bukan logam. Tu tolong ingat. Sebatian ion terbentuk, Okey, sebatian ion ni dia terbentuk antara logam, unsur logam dan unsur bukan logam. So senang je. Jadi macam mana kalau kita jumpa nama natrium klorida. Okey, nama bahan tu natrium klorida. So sebab dia terbentuk 2 unsur yang berbeza, so dia sebatian lah. Kan? Tapi unsur apa? Unsur natrium dengan unsur klorin. Natrium ni unsur jenis apa? Logam. Klorida ni daripada klorin. So klorin tu adalah bukan logam. So kalau logam dan bukan logam, maka sudah pasti dia akan membentuk
sebatian ion. Sebab dia akan melalui proses pemindahan elektron untuk membentuk ion positif dan ion negatif serta bentuk ikatan ion. Ya. Jadi itu cara dia. Ya. Sebatian ion terbentuk antara, kita tengok unsur yang membentuk tu apa? Logam dan bukan logam. Maka itu adalah sebatian ion. Kalau sebatian kovalen pula senang saja, antara bukan logam dan juga bukan logam. Okey, senang je. Kalau dia melibatkan bukan logam dan bukan logam, maka yang tu adalah sebatian kovalen. Jadi dia tidak ada dia tidak ada ion di dalam dia. Tu senang. So macam ni, garam, natrium klorida adalah sebatian ion. Okey. Dan ais iaitu ataupun air adalah sebatian kovalen. Okey, soalan adakah kedua-dua bahan berada dalam keadaan fizik yang sama? Bahan yang manakah akan lebur pada suhu bilik? Jadi sekarang kita nak lihat apakah sifat-sifat fizikal bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi kita sebenarnya ada satu eksperimen mengkaji perbezaan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi bahan sebatian ion yang digunakan adalah plumbum 2 bromida, magnesium klorida, itu adalah sebatian ion. Naftalina C10H8 ni adalah sebatian kovalen. Siklohexana iaitu C6H12 adalah sebatian kovalen. Jadi digunakan bahan-bahan ni untuk melihat dia punya sifat-sifat sebatian. Jadi kamu bacalah sendiri. Yang ni baca sendiri sebabnya ambil masa. Mesti baca. Dia punya eksperimen ni macam mana dilakukan. Cikgu nak pergi kepada kesimpulan je. Jadi apakah kesimpulan kepada sifat sebatian ion dan sebatian kovalen? Sifat fizikal, sifat fizik. Sifat fizik ni, sifat fizik ada, bila kita bincangkan perbezaan, perbezaan sifat, maka kita ada dua lah, satu sifat kimia dan satu lagi sifat fizik. Sifat fizik atau sifat fizikal lah. Sifat fizik, kalau sifat kimia dia melibatkan tindak balas kimia. Kalau sifat fizik maksudnya sifat luaran. Jadi apakah kriteria sifat fizik? Yang pertama dari segi takat lebur. Kita nak tengok dia punya takat lebur. Kita nak tengok dia punya takat didih. Seterusnya nak lihat kekondaksian elektrik. Sama ada dia mengalirkan elektrik ataupun tidak. Yang keempat dari segi keterlarutan. Keterlarutan dalam air. Kita nak tengok. Keterlarutan dia biasa bukan dalam air je sebab dia keterlarutan lah. Sama ada dia boleh larut dalam air ataupun larut dalam bahan yang lain. Lain-lain tu satu lagi ketumpatan. Ni yang biasa digunakan, kriteria yang digunakan untuk menentukan sifat fizikal bagi sesuatu bahan. Kita nak tengok takat lebur, takat didih dia, kekondaksian elektrik, keterlarutan dia dan ketumpatan dia. So yang ini yang kita nak tahu. Apa beza antara sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Jadi kita tengok di sini, yang ni yang kamu kena hafal kesimpulan ni. So kita tengok dulu yang pertama ditunjukkan di sini adalah kekondaksian elektrik. Apa kesimpulan dia? Yang ni kamu baca sendiri minta sangat-sangat. Lepas ini cuti, kamu baca minggu depan ni, baca yang ini. Macam mana eksperimen ni dijalankan. Cikgu cuma nak bagi tahu bahawa sebatian ion mengkondaksikan elektrik. Sebatian kovalen tidak mengkondaksikan elektrik. Itu kena ingat. Sebatian ion mengkondaksikan elektrik. Tapi dalam keadaan pepejal dia tidak mengkondaksikan elektrik. Itu syarat dia pula lah. Sebatian kovalen tidak mengkondaksikan elektrik. Itu yang pertama.
Yang kedua, keterlarutan di dalam air dan juga di dalam pelarut organik. Okey, kita nak tengok pula. Okey, sebatian ion, sebatian ion dia boleh larut dalam air, tetapi tidak boleh larut di dalam pelarut organik. Apa dia pelarut organik? Pelarut organik ni sesuatu cecair yang bukan air. Contohnya alkohol. Alkohol tu adalah pelarut organik. Sebab apa? Sebab dia bukan air. So dia bukan pelarut jenis air. Dia adalah pelarut organik, bukan air. Jadi mana-mana cecair yang bukan air, maka dia adalah pelarut organik. Sebaliknya, kebanyakan sebatian kovalen tidak boleh larut di dalam air tetapi boleh larut dalam pelarut organik. Jadi itu kesimpulan dia. Jadi apabila dilarutkan dalam air, molekul air membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion dan meruntuhkan struktur kekisi pepejal sebatian. Oleh itu ion dapat bergerak bebas di dalam air. Jadi maksudnya sebatian ion ni, kenapa dia boleh larut dalam air? Sebab molekul air itu membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion-ion dan menyebabkan dia terputus dan ion tu dapat bergerak bebas di dalam air. Itu sebab dia. So, jadi yang ini penerangan dia, kamu baca sebagai seorang yang belajar dalam bidang sains tulen, kamu kena banyak jadikan membaca tu sebagai satu tabiat lah. Cikgu hanya menerangkan secara prinsip sahaja, secara asas, yang lain-lain tu memang atas usaha kamu untuk memantapkan lagi kefahaman. Okey, pelarut organik pula tidak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion di dalam pepejal sebatian ion. Oleh itu, sebatian ion tidak larut di dalam pelarut organik. Sebatian kovalen bersifat neutral dan tidak membawa sebarang cas. Oleh itu, molekul sebatian kovalen boleh larut di dalam pelarut organik dan tidak larut di dalam air. Jadi kena ingat tadi telah diterangkan dalam sebatian ion, antara satu unit ion dengan unit ion yang lain ada daya tarikan elektrostatik. So daya tarikan elektrostatik inilah yang memainkan peranan di dalam sebatian ion. Okey, kita tengok takat lebur dan takat didih pula. Secara asasnya kita nak bagi tahu takat lebur dan takat didih sebatian ion adalah tinggi. Manakala takat lebur dan takat didih sebatian kovalen adalah rendah. Kenapa takat lebur dan takat didih sebatian ion adalah tinggi? Sebab dia ada daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. So itu kesimpulan dia. Dia ada daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. So bila ada daya tarikan elektrostatik antara ion-ion tu, maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat ini. Jadi menyebabkan dia hanya boleh diputuskan pada suhu yang amat tinggi. Itu sebabnya takat lebur dan takat didih dia adalah tinggi. Okey, dalam sebatian kovalen, takat lebur dan takat didih dia rendah. Sebab apa? Inilah sebab dia. Sebab antara satu molekul dengan molekul yang lain, dia mempunyai daya tarikan yang dipanggil daya tarikan van der Waals. Dan daya tarikan ini adalah lemah, sangat lemah. Dia daya tarikan yang sangat lemah. Oleh sebab itu, tenaga haba yang rendah diperlukan. Hanya sedikit sahaja tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah ini. Maka sebab itulah bila dipanaskan suhu yang rendah saja, sebatian kovalen ini mudah diputuskan daya tarikannya dan dia dapat bertukar daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada pepejal mudah saja tukar jadi cecair, daripada cecair bertukar menjadi gas. Sebab apa? Sebab antara molekul, antara zarah-zarah itu, daya tarikan van der Waals yang sangat lemah. Daya tarikan van der Waals di antara molekul ringkas sebatian kovalen adalah sangat lemah. So, kurang tenaga haba diperlukan untuk memutuskan
daya tarikan ini. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada yang ini, perbezaan, di sini perbezaan sebab dia bincangkan takat lebur, takat didih dan juga keterlarutan saja. Sekejap Oh, yang lain-lain dia tak bincangkan. Yang lain-lain diminta untuk kamu cari berkaitan ketumpatan, berkaitan dengan apa lagi tadi? Okay, ketumpatan kau cari sendirilah. Okey, ini perbezaan struktur sebatan kovalen. Okey. Ini sebatan kovalen Dalam sebatan kovalen ada dua jenis sebatian. Satu sebatian dipanggil molekul ringkas, sebatian molekul ringkas, dan satu lagi dipanggil sebatian molekul gergasi. Sebatian struktur molekul ringkas dan struktur molekul gergasi. Ini dalam sebatian kovalen Okey, so sebatian molekul struktur ringkas ni contohnya air, yang molekul gergasi ni pula contohnya silikon dioksida. So apa beza dua-dua ni? Ada perbezaan. So kena tahu. Okey, struktur dia untuk yang molekul ringkas, struktur yang kecil dan ringkas boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair atau gas. Manakala yang gergasi pula strukturnya sangat besar, biasanya didapati dalam bentuk pepejal. Ikatan kimia dia pula. Ikatan kimia dia ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul dan daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Tengok ni antara molekul. Okey, kalau dalam molekul gergasi, ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul sahaja. Tiada daya tarikan van der Waals antara molekul kerana struktur gergasinya. Jadi kalau kena tengok walaupun dia sebatan kovalen, tapi disebabkan struktur molekul dia berbentuk gergasi. Gergasi itu sebab apa? Sebab dia sangat kompleks. Macam ni contoh dia. Ni silikon dioksida. Satu molekul silikon dioksida ni SiO2, tapi dia hubungan dia dengan satu molekul dengan molekul yang lain tu dia terikat macam ikatan kovalen. Dia bukan macam air. Kan? Kalau air, antara satu molekul air dengan molekul air yang lain, ada daya tarikan van der Waals. Tapi dalam molekul gergasi ni, walaupun dia sebatan kovalen, antara satu molekul silikon dioksida dengan molekul silikon dioksida yang lain, dia sebenarnya terikat melalui ikatan kovalen juga. Sebab itu dia membentuk satu, dia jadi macam ni. Dia akan jadi berangkai. Dia jadi berangkai. Jadi bila jadi macam ni, menyebabkan dia tidak ada daya tarikan van der Waals antara satu sama lain. Dia membentuk ikatan kovalen antara satu sama lain. Okey, so apa kesan dia kepada keadaan yang molekul gergasi ni? So ini menyebabkan molekul gergasi ini mempunyai takat lebur yang tinggi. Takat lebur dan takat didih yang tinggi kerana banyak haba diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen yang kuat. So ni perbezaan dia. Kalau struktur kovalen yang ringkas tadi, dia macam biasalah. Dia takat lebur, takat didih dia tinggi. Tapi yang molekul gergasi sebatan kovalen ni, so dia punya takat lebur dan takat didih dia adalah tinggi. Sebab dia seperti yang diterangkan tadi. Okey, so ini boleh baca sendiri kegunaan sebatan ion dan sebatan kovalen dalam kehidupan harian. Okey, jadi seperti biasa sila lengkapkan nota-nota semua berkaitan dengan tajuk ini dan juga tajuk-tajuk sebelum ini. Kemudian buat uji kendiri 5.7, jawab semua sekali. Okey, kemudian sambung dengan penilaian prestasi 5. Tolong buat ni untuk bab yang kelima, soalan 1 sampai soalan nombor 9. Kemudian sambung latihan ke dalam buku modul. Sambung ke dalam buku modul kimia, latihan tersebut. Ni siapa yang baru masuk ni? 39 dah. Siapa masuk ni?
Kenapa baru masuk last ni? Tak ada guna dah ni. Akif lah. Daniel Adam. Kenapa baru masuk? Okey lah, tak apa. Jadi tolong buat semua homework yang diberikan. Okey. Dan pastikan semua dilengkapkan. Jadi kalau sekiranya sekolah dibuka nanti, jadi pastikan semua kerja rumah yang diminta dalam buku teks dan juga buku kerja, buku modul kimia tu dilengkapkan sepenuhnya. Gunakan masa yang ada pada minggu hadapan cuti untuk melengkapkan kerja-kerja. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir dalam kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Sama. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, jumpa lagi hari Khamis. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama.